Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ke suara? Dengar. Muka nampak tak? Rasa tak nampak muka ni. Kami dari Imam ya. Muka Ustaz tak nampak. Saya tengah duk ejah ni, itu yang ni kejap ni. Sekejap Gambar lah. Dia tahu saya kat mana. Boleh dengar ke? Okey ya. Saya boleh apa kamera? Boleh. Okey dah. Cuma sekarang ni kamera tak boleh nak. So betul tak? Tak. Boleh tak? Tak, kalau boleh ya, kita dalam ni. Tak ada juga. Ha? Kamera dia unable to detect. Mana awak? Unable to detect. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak? Dengar. Alhamdulillah. Dengar. Dengar saya. Nampak Terpaksa tukar Alhamdulillah dengar. laptop ni, dia ada masalah sikit. Masalah problem. Dengar clear. Saya cakap je. Pak Radhi, sihat Ustaz Radhi? Alhamdulillah. Suara Ustaz macam tenggelam sikit Ustaz. Gelam. Okey, boleh. Ustaz belum pakai mic lagi. Dengar tak sekarang okey? Cuba Ustaz cakap sikit Ustaz. Bagi ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Warahmatullahi wabarakatuh. yang lain tuan-tuan dengar tak suara penceramah kita? Dengar. Okey, good. Dengar Ustaz, Dengar clear. Alhamdulillah. Sebab suara penceramah penting. Suara saya tak penting kan, tak apa. Jadi sementara yang dah ada ni ramai 74 orang. Alhamdulillah. Tuan-tuan, saya peringatkan untuk mengisi link kehadiran ya. Ada yang bertanya link kehadiran tu adakah yang berbeza untuk link kita masuk Zoom ni? Ada sama saja. Link kehadiran tuan-tuan masuk tu adalah link untuk mengikuti Zoom dan juga link untuk ke Facebook dan juga link untuk penilaian akhir nanti. Jadi satu link saja kita gunakan untuk kesemuanya. Dan tuan-tuan hanya perlu mengisi kehadiran sekali sahaja untuk 4 sesi ini. Tak perlu mengisi setiap sesi, tetapi tuan-tuan perlu mengikuti ke 4 siri. Bukan bermaksud hari ini dah datang, esok tak payah datang. Tak boleh macam tu. Kena sampai akhir juga. Jadi tuan-tuan sebelum ni berhubung dengan saya lah sebenarnya untuk dan Ustaz Azhari untuk dapatkan link sebelum ni ya. Yang tu lah
tak yang gambar mikrofon tu kalau ayah tekan dia? Kakak yang cakap pula lah. Untuk pengetahuan sikit bagaimana untuk nak masukkan nama daftar diri tu. Tolong jelaskan sikit. Sebenarnya Tuan Haji, ulang balik Tuan Haji. Untuk nak masukkan kehadiran nama tu, cara dia macam mana? Kita tu tak berapa nak ni. Okey ya. Sekejap. Bila Haji masuk ke link yang kita beri tu, Haji akan dapat buka di sana ada pendaftaran peserta, kemudian Zoom Live, Facebook BPM Jaib dan penilaian sijil. Jadi Tuan Haji tekan yang pendaftaran peserta tu. Dia ada maklumat-maklumat yang Tuan Haji kena isi, nama penuh, nombor kad pengenalan, nama masjid, surau di jemaat dan sebagainya, dan pejabat agama daerah mana. Pengesahan hadir atau tidak hadir. Kalau tidak hadir, kenapa? Jadi dia ada beberapa perkara sahaja yang perlu diisi. InsyaAllah saya cuba. Pastikan nama dan nombor kad pengenalan yang tuan-tuan letakkan dalam link kehadiran tu adalah nama mengikut IC lah, sebab kita akan keluarkan sijil nanti berdasarkan apa yang tuan-tuan daftarkan pada link tersebut. Kalau salah nama dan IC, salah lah yang akan keluar kepada sijil nanti, sebab dia auto generate nanti. Ya, insyaAllah. InsyaAllah ya. Baik. InsyaAllah ni semuanya dah biasa dah ni. Semua hebat-hebat. Maaf, boleh saya tanya? Boleh. Sementara kita mula gini. Nak isi Google Form tu sekali je ke setiap kali kita Zoom tu tadi saya dah terangkan, mungkin tuan baru masuk, sekali saja untuk 44 sesi. Baik. Tapi perlu hadir 4 sesi. Mengisi kehadiran sekali sahaja. Baik. Assalamualaikum Zat. Assalamualaikum. Kalau phone ni kita orang 3 kongsi sekali boleh kan? Boleh, tak ada masalah. Kongsi ramai pun tak apa. Okey, terima kasih Zat. Boleh sama. Assalamualaikum Ustaz. Salam ya. Testing Ustaz, dengar tak? Dengar. Tapi untuk makluman tuan-tuan, ruangan Facebook ni, ruangan Zoom ni kita akan sharekan di Facebook bahagian pengurusan masjid. Jadi tuan-tuan yang kalau susah nak masuk menembusi ruangan Zoom ni, tuan-tuan boleh mengikuti di ruangan Facebook lah, Facebook Live bahagian pengurusan masjid. Di Facebook Live tu tuan-tuan nanti boleh ulang siar semula kalau sekiranya tuan-tuan nak dengar balik pengajian pada malam ni dan seterusnya insya-Allah. Jadi saya mohon tuan-tuan untuk pengajian kali ini dan esok serta berikutnya lah ya tuan-tuan, semasa pengajian kita minta tuan-tuan mutekan mic masing-masing kerana kita akan beri laluan kepada pengajian. Dan di akhir nanti kalau sekiranya ataupun di pertengahan pengajian kita ni, kalau penceramah minta kita untuk azan dan sebagainya, baru kita buka mic masing-masing ya. InsyaAllah harap semuanya maklum lah. Ustaz Radhi minta maaf bertanya, Ustaz dah share ke Facebook ke? Kalau dah share, saya nak sharekan ke bahagian pengurusan masjid. Dah. Ustaz dah share? Dah share dah. Sekejap saya cek kejap. Tak boleh no. Janji aku daftar. Saya wajib ni untuk semua Bilal. Mana saya dah join lagi kan? Mana tu ada tu? Betul tak? Yang ni mute ke tak? Tak dapat. Ramai.
Kejap saya nak jawab panggilan ada yang mungkin tak dapat masuk Zoom ni. Budak busuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Amir dah masuk ke Ustaz Amir? Ustaz Haji Amir Sufri Nizam. Ada insyaAllah. Terus kan. Terus ya? Ustaz Radhi boleh kita mulakan ke Ustaz? Boleh insyaAllah. Boleh saya, serta kita pun dah 100 lebih. Yang di Facebook pun dah ada dalam 20 lebih. Jadi insyaAllah kita boleh mulakanlah. Jadi saya mohon tuan-tuan sebelum saya mulakan ini pengajian kita malam ini, saya mohon tuan-tuan untuk mic-kan mute-kan mic masing-masing. Mute-kan mic masing-masing. Kita nak bagi laluan kepada pengajian sehingga diminta oleh penceramah untuk tuan-tuan buka mic, baru kita buka mic ya. Tolong pastikan mic semua tertutup. Okey, baik. InsyaAllah kita akan mulakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, Tuan Haji Amir Sufri Nizam bin Haji Sya'ari, penolong pengarah kanan unit Imarah bahagian pengurusan masjid Jabatan Agama Islam Perak. Yang saya mulakan Al-Fadhil Tuan Haji Radhi bin Qamrul Hailan, Tuan Guru kita selaku penceramah bagi kursus pemantapan muazzin kali ini. InsyaAllah selama 4 sesi ini. Seterusnya para pegawai masjid dari kalangan muazzin ataupun bilal seluruh negeri Perak, tuan-tuan para asatizah, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah bersama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah inayah serta izinnya dapat bersama-sama kita dipertemukan pada malam ini bagi sama-sama kita mengikuti satu pengajian ataupun kursus yang kita namakan sebagai kursus pemantapan muazzin bersama dengan Al-Fadhil Tuan Haji Radhi bin Qamrul Hailan selama 4 siri dalam bulan ini insya-Allah. Untuk itu saya ucapkan ahlan wa sahlan tuan-tuan dan terima kasih kerana meluangkan masa untuk bersama-sama dalam mengikuti pengajian kita pada kali ini, khususnya kepada tuan guru kita Al-Fadhil Tuan Haji Radhi bin Qamrul Hailan. Jadi sebelum kita mulakan majlis kita pada malam ini, marilah bersama-sama kita membukanya dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, jadi insya-Allah mungkin tuan-tuan yang berada dalam kursus kita pada malam ini adalah merupakan peserta yang sama juga yang pernah mengikuti pengajian pada tahun lepas bersama dengan Al-Fadhil Tuan Haji Radhi dalam kursus tahsin at-tilawah di penghujung tahun lepas ya. Pada penghujung tahun lepas kita adakan kursus tahsin at-tilawah sasarannya kepada imam dan bilal seluruh negeri Perak. Jadi pada masa itu kita ada sentuh sedikit berkenaan dengan laungan azan dan sebagainya. Namun pada tahun ini kita adakan kursus khusus untuk para muazzin di seluruh negeri Perak kita ini. Tak kiralah termasuk daripada masjidnya, muazzin daripada surau jadi jemaat, surau institusi dan juga masjid institusi seluruh negeri Perak bagi persediaan untuk kita menyambut Ramadan Al-Mubarak yang bakal tiba nanti insya-Allah. Jadi kalau tahun lepas kita adakan selama 8 siri di mana setiap siri kita ambil masa sejam. Jadi nampaknya atas permintaan mereka nak lebih lagi daripada sejam sebab tak cukup sejam tu. Jadi tahun ni kita buat sehingga jam 11 malam. Jadi insya-Allah tahun lepas pun ada permintaan untuk memanjangkan tempoh kursus. Jadi pada tahun ini kita buatlah sehingga jam 11 insya-Allah. Lepas tu bolehlah kita buat. Jadi untuk saya sekali lagi memperingatkan tuan-tuan sebelum saya mulakan ini, sebelum saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz Radhi, saya nak peringatkan sekali lagi kepada tuan-tuan untuk mengisi link kehadiran hanya sekali sahaja bagi keempat-empat siri yang tuan-tuan perlu hadiri. Sekali sahaja tuan-tuan perlu mengisi kehadiran, tetapi tuan-tuan perlu mengikuti pengajian ini keempat-empat siri. Bermula daripada malam ni, malam esok dan juga Isnin dan Selasa minggu hadapan insya-Allah. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebagai adatnya sebelum kita menyerahkan majlis ini kepada penceramah kita, sukalah untuk saya membacakan sedikit latar belakang tuan penceramah kita. Walaupun sebenarnya tuan penceramah kita ni tidak perlu lagi saya perkenalkan kepada tuan-tuan kerana tuan-tuan dah pun mengenali beliau, bahkan seluruh Malaysia dah pun mengenali beliau. Jadi kata orang tu sebagai adatnya saya bacakanlah sedikit latar belakang penceramah kita. Selain daripada yang tuan-tuan sedia maklum, beliau adalah merupakan Johan Qari di Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa selama 2 tahun iaitu pada tahun 2000 dan 2004. Beliau juga adalah merupakan pengurus syarikat Aura Fitrah Training and Consultancy yang mana membekalkan ataupun menyediakan perniagaan berasaskan produk keluaran Bumi Putra serta menganjurkan kursus-kursus dan seminar-seminar yang berkaitan dengan Al-Quran. Selain daripada itu juga beliau Al-Fadhil Ustaz Radhi kita pernah dinobatkan sebagai tokoh pegawai masjid peringkat negeri Perak Darul Ridwan bagi tahun 2008 dan di antara sumbangan beliau menjadi pentasheh kepada produk tajwid pantas keluaran syarikat Nurbaiti Enterprise, VCD bimbingan asas Taranum dan juga CD laungan azan. Jadi memang sangat tepatlah insan yang kita tampilkan kepada tuan-tuan pada bulan ini untuk sama-sama mencurahkan ilmu kepada kita. Jadi saya harap kita dapat manfaatkan segala apa yang disampaikan untuk kita bawa ke lapangan ataupun di tempat kerja kita masing-masing insya-Allah. Dan untuk itu tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan ruang ini sepenuhnya kepada Al-Fadhil Tuan Haji Radhi bin Khamrul Hailan bagi meneruskan kursus pemantapan muazzin siri 1 pada malam yang mulia ini. Falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Atiqullah selaku urus dan pengurusi pada malam ini,
khususnya kepada sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Amir Sufur Nizam dan seluruh urustia, jaib, bahagian pengurusan masjid, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini bertemu lagi kita di alam maya ini. Mudah-mudahan ianya mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah pada malam ini seperti mana yang diwawarkan dalam perkeliling kita, tujuan kita berkumpul pada malam ini untuk sama-sama berkongsi sedikit maklumat tentang bagaimana cara-cara melaungkan azan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, selalu persoalan yang dibangkitkan kepada kita, apakah azan ini perlu dibaca ataupun dilaungkan dengan bertajwid? Suka saya membaca sedikit daripada yang pernah disebut oleh ulama kita Imam Asy-Syafi'i, wa uhibbu tartil al-adhan wa tabyinahu bighairi tamtit wa la taghannin fil kalam wa la ajalah wa uhibbu fil iqamah an tudraja idrajan wa yubayyinaha ma'al idraj. Qala wa kayfama jaa bil adhan wal iqamah ujzi ghaira anna al ihtiyat ma wasaftu. Yang bermaksud, maka aku suka, yakni suka dengan situ maksud sunat, azan itu dilakukan secara tartil. Imam Syafi'i kata sunat azan ini dilakukan secara tartil dan jelas, tanpa terlalu panjang. Ingat, ya, jangan terlampau panjang-panjang, melerik-lerik, tak perlu pun, ya. Dan tidak terlalu berlagu-lagu. Kadang-kadang lebih sangat lagu-lagu, tak perlu, ya. Dan tidak pula terlalu ringkas. Jangan sampai tegak, tak ada apa pula, ringkas benar pula, ya. Aku suka, yakni sunat pada iqamah pula ditunaikan secara cepat. Ini pun satu, tuan-tuan sekalian, ya. Kita kena faham, ya. Bila kita azan tu dilaungkan dengan lambat. Sebab nak panggil orang, dilaung dengan suara yang kuat, panjang-panjang, lambat gitu. Tapi untuk iqamah, tak perlu kita laung macam azan juga. Dia sunat kita cepat-cepatkan ketika iqamah ini. Imam Syafi'i berkata lagi, walau bagaimanapun cara yang dilakukan oleh muazzin terhadap azan dan iqamah itu tetap dikira mendapat pahala, yakni sah. Ya. Okey. Cuma sebagai langkah berhati-hati, eloklah melakukan dengan apa yang disifatkan tadi, yakni dengan bertajwid. Okey, sila. Ismail Akak ada angkat tangan tu, ada apa nak tanya ke? Silakan. Ismail Akak ada angkat tangan, nak tanya apa tu? Okay. Mungkin tertekan Ustaz, mungkin tertekan. Ustaz Atiqullah dah jadi co-host. Baru nak explore mungkin. Anta boleh tolong mute-kan mic-mic orang yang ni, Anta buka. Tahu kan? Mute kan? Boleh. Okay. Baiklah tuan-tuan sekalian. Jadi secara umumnya kita faham sekarang Imam Syafi'i menyarankan kepada mereka yang melakukan azan itu eloklah dengan cara tartil. Dan bagi mereka yang melakukan iqamah itu elok disegerakan. Okey. Begitu juga dalam kitab Imam An-Nawawi. Ya, kitab dia dalam kitab Al-Azkar muka surat 81, kalau tuan buka, wa yustahabbu tartilul azan wa raf'u sauti bih. Dan sunat menyeru azan itu dengan tartil dan mengangkat suara kerananya.
Jadi azan ni nak kena kuat. Ya, nak kena sebut ataupun dengan suara yang kuat. Kerana Rasulullah SAW sendiri pun ketika mana sahabat-sahabat yang bermimpi azan ni, dia suruh panggil Bilal itu. Sayyidina Bilal yang azan. Kerana apa? Nabi kata, anda minka sautan. Kerana suara Bilal ni, suara dia kuat. Nak banding dengan orang lain, suara dia kuat. Jadi, kriteria ataupun keutamaan azan ini kepada mereka yang mempunyai suara yang kuat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, begitu juga menurut Syekh Muhammad Mahmud Abdul Alim dalam kitabnya Al-Ahkam Tajwid fi Fadail A'mal, dia kata apa? Tajwidul huruf wal kalimah wa itqanun nutqi biha sahihah wa ma'rifatul wuquf 'alaiha. Ini cara nak tunaikan azan. Dia kata menyebutkan huruf dan kalimah-kalimah dengan baik dan meneliti sebutannya dengan betul dan mengetahui tempat-tempat berhentinya. Dengan arti kata lain, 3 hujah ataupun dalil yang saya tunjukkan tadi daripada pandangan-pandangan ulama menyarankan supaya azan ini disebut, dilafazkan dengan sebutan-sebutan yang betul, dengan suara yang nyaring dan wakaf ataupun tempat berhentinya itu betul. Tapi setakat ini tak ada masalah lah, sebab kita akan azan habis satu ayat tu, tak timbul isu pun sebenarnya itu. Baiklah, cuma soalannya lagi, apakah tajwid azan ini sama seperti tajwid baca Al-Quran? Itu juga soalannya. Ya, apakah sama tajwid orang azan dengan baca Quran? Maka sudah tentulah jawapannya tidak sama. Kerana hukum bertajwid ketika baca Quran adalah merupakan wajib. Hukumnya wajib, ya, baca Quran. Sedangkan ketika azan, hukum bertajwid adalah mustahab sahaja. Mengapakah ada perbezaan hukum ni? Sebab Quran memang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana firman dia, warattilil Qur'ana tartila. Ya, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Jadi apabila sahabat-sahabat bertanya kepada Sayyidina Ali, ya Ali, ma huwa tartil? Apa dia tartil? Sayyidina Ali jawab, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, iaitu tajwidkan, sebut huruf tu bagi betul, kemudian kena reti tempat nak berhenti. Itu dalil mengatakan Quran itu wajib bertajwid. Adapun dalam azan tidak ada mana-mana dalil yang datang mengatakan mesti bertajwid. Cuma daripada pandangan-pandangan ulama saja. Namun begitu, tetap jangan kita ambil ringan pula. Bila kita tak ada tajwid ni ambil ringan pula. Tak, sebutan-sebutannya mesti betul. Kerana bahasa Arab ni tuan-tuan sekalian, kalau sekiranya sebutannya salah ataupun tertambah huruf ataupun terbuang huruf ataupun tersilap baris, dia boleh merosakkan makna. Dan jangan ambil ringan jugalah, sungguh begitu. Baiklah, jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sebenarnya kita ini dah siri yang kedua sebenarnya. Dulu kita dah siri 1, ini siri kedua. Siri 1 dulu pun saya telah pun bincangkan perkara ini. Jadi pada malam ini saya rasa saya terus kepada amali azan, bagaimana kita nak menunaikan azan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kalimah azan bermula dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-tuan boleh baca Allahu Akbar ini, iaitu ra pada Allahu Akbaru tu, tuan-tuan boleh baca 3 jenis. Ya, yang pertama, tuan-tuan boleh baca dengan saktah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saktah. Saktah maknanya berhenti tanpa ambil nafas. Berhenti tanpa ambil nafas. Itu satu cara. Boleh. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu. Cara yang kedua, tuan-tuan boleh juga bariskan ra itu dengan baris hadapan.
Nah, boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam itu. Ya, sambung dengan ru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey. Baik. Yang ketiga, boleh juga tuan-tuan letakkan baris ra itu dengan baris atas. Boleh. Baca gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cara ra tu. Cuma kita kena tahulah. Dan nanti kalau kita nak sampaikan semula ilmu ni kepada orang lain, kita kena tahu. Yang dibaca yang mula-mula tadi, iaitu kita panggil sebagai hukum saktah. Ya, bacaan saktah. Iaitu mematikan ra tanpa bernafas. Dengan jazamkan ra, sukunkan ra itu. Ya, bacaan saktah. Yang kedua, Allahu Akbaru, kenapa baris depan? Kerana akbaru itu kalau kita belajar bahasa Arab, dia i'rab jadi khabar. Allah jadi mubtada, akbaru jadi khabar. Sebab itu boleh baca dengan baris depan. Kemudian yang Allahu Akbar pula, baris atas itu, yang itu dipanggil bacaan naqal. Bacaan naqal. Apa dia naqal? Naqal ini tuan-tuan pindahkan baris. Baris dari mana tuan-tuan pindahkan? Cuba tuan-tuan tengok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada 2 kali kita ulang tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi baris Allah yang nombor 2 tu. Baris Allah yang kedua tu, alif pada Allah tu ada baris atas kan? Jadi baris atas alif itu kita pindahkan kepada ra mati. Itu dia panggil naqal. Naqal ni pindah baris. Baris dari mana? Baris daripada fathah Allah tu. Allah punya baris A tu bawa pergi dekat ra. Dia baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu cara dia. Jadi ketiga-tiga ini boleh. Yang tak boleh, yang tak apa comel, yang tak apa elok, yang banyak kita dengar kadang-kadang orang buat gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak tahu baris apa dia buat ni. Nak kata saktah tidak. Baris atas tidak, baris depan tidak. Macam ni lah, ni salah ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tak berapa tepat lah. Ya, lagi sekali saya ulang, sama ada tuan-tuan pilih salah satu dari 3. Tengok ya. Yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang pertama. Yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ketiga, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang bertanya ya dalam chat tu. Boleh tanya ya, tak ada masalah ya. Ada yang bertanya, dia kata, Assalamualaikum Ustaz, yang mana yang afdal dari yang 3 itu? Mengikut apa yang saya faham dan saya lihat dalam kitab Haqqut Tilawah. Kalau tuan-tuan ada kitab Haqqut Tilawah, tuan-tuan boleh tengok. Yang afdal adalah yang saktah. Yang tuan-tuan buat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa yang afdal itu? Kerana berdalil kepada hadis al-adhan majzum wal iqamatu jazmun wal takbiru jazmun. Azan itu bacaannya ialah jazam, jazamnya sukun. Wal iqamah jazmun, iqamah juga bacaannya sukun. Wat takbir sukun. Wat takbiru jazmun, dan takbir juga sukun. Jadi kita baca Allahu Akbar itu adalah lebih aula. Okey. Jadi yang kedua pula. Yang kedua, kalau berdasarkan kepada kitab Haqqut Tilawah, dia kata baris atas itu lebih aula. Kenapa? Kerana baris atas itu masih lagi mengekalkan ra sukun sebenarnya. Cuma kita pindah je baris ra tu. Allahu Akbar ra tu lebih baik daripada Allahu Akbaru. Namun begitu, ketiga-tiga tadi nanti dulu. Tak lagi baru saya buka mic. Jangan azan lagi. Tutup dulu mic tu. Dah tak sabar ni. Okey juga. Okey, tutup mic sekejap ya. Ada siapa angkat tangan tu? Syahrin. Silakan nak tanya apa Syahrin? Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Macam mana kalau azan ni di mana-mana pun ada kita dengar Allahu Akbar. Itu macam mana pula tu Ustaz? Okey. Ah. Itu dia punya sebutannya tak betul lah. Itu je lah. Kalau tuan tanya pun rasa macam nak tahu benda tu jawapannya tak betul. Memang tak betul lah. Mana pula bunyi Ak, huruf Ak kan. Dia bunyi baris atas. Allahu Ak. Bukannya Ak. Itu yang kita panggil kursus malam ni. Memang ada pun orang bunyikan Ak itu. Jadi malam ni kita betulkan. Jangan dibunyikan Ak. Bunyikan Ak betul-betul. Allahu Ak. Ak dengan Ak. Okay, terima kasih Tuan Syahrin. Ya, silakan Ismail Akab nak tanya. Oh, bukan, dia tersilap biasa. Ismail ni dia tersilap. Dari tadi lagi dia angkat tangan. Okey, tak apa. Habis. Baik, itu untuk Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai kita 2 kali kita ulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis. Lepas itu sunat. Ya, dalam kita punya mazhab Asy-Syafi'i sunat. Kita melaungkan, kita membaca lafaz tarji' dia panggil. Apa dia tarji'? Tarji' iaitu mengucap 2 kalimah syahadah tu. Membaca ucapan 2 kalimah syahadah tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang itu. Jadi caranya bagi betul. Ya, bagi betul caranya. Ini cara tarjih yang betul. Habis aja kita takbir Allahu Akbar 2 kali tu, kita tarjih. Tarjih macam mana? Macam ni. Jangan ubah. Ini cara dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru kita buat kuat. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru kuat. Ya. Pasal kadang-kadang kita dengar ada orang buat tarjih begini. Dia buat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tak betul. Ya, tak betul. Dia mesti dua-dua. Azan ni hadis Nabi dia kata apa? Al-adhanu mathna mathna. Azan ni dia dua sampai habis. Termasuklah tarjihnya tadi. Jadi kita kena buat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Macam itu. Baru kita buat kuat. Itu pun tempat dia situ je. Jangan kita tempat lain tak ada. Tempat lain tak tarjih. Maknanya lepas kita buat asyhadu an la ilaha illallah kuat-kuat, kadang-kadang ada setengah orang dia buat lagi. Sebelum asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dia buat lagi tarjih situ. Tak betul itu. Tempat tarjih adalah selepas takbir dan juga sebelum kita melaungkan dengan kuat asyhadu an la ilaha illallah. Di situ tempat tarjih. Silakan Tuan Amran nak tanya. Tak dengar Tuan, tak buka mikrofon tu. Tuan tak buka mikrofon Tuan. Minta maaf Tuan. Assalamualaikum Tuan. Salam. Minta maaf Tuan, sama ada soalan ni dah tercepat ataupun terlewat saya pun tak pasti. Tapi cuma saya nak tanya, sebelum kita laungkan azan, adakah perlu kita, kadang ada yang beristighfar dulu, berselawat dulu, menggunakan mic tu. Jadi sebelum mulakan Allahu Akbar tu, dia astaghfirullahalazim allazi la ilaha, dia gunakan mic itu. Adakah itu perlu Ustaz ataupun macam mana Ustaz? Okey, baik. Terima kasih. Baik. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Sebenarnya sepengetahuan saya, duk cari juga, lama dah cari dalam kitab-kitab ni. Cari buka kitab, ada ke bacaan sebelum azan? Tak ada. Yang orang duk baca selalu tu dia buat selawat apa semua tu. Wallahualam. Yang saya duk cari tak pernah jumpa benda tu. Tapi yang confirm ada lepas azan. Lepas azan memang ada bacaan. Sebelum tak ada. Cuma kalau dibuat juga, tidaklah sampai tahap haram. Mungkin dia tu termasuklah zikir yang diberi pahala juga mudah-mudahan. Ya, pasal kita baca tu selawat, kita baca tu bismillah, kita buat tu astaghfirullah. Benda tu termasuk dalam zikir-zikir yang dibolehkan.
Cuma kita nak tentukan bacaan itu adalah bacaan sebelum azan. Itu yang isu dia. Wallahu a'lam. Kalau ada di kalangan tuan-tuan malam ini yang ada terjumpa kitab ataupun mana-mana info lah yang boleh dirujuk, sila beri kepada saya nak tengok di mana. Cuma saya duk cari juga, tak jumpa. Yang kata ada selawat sebelum azan, ada baca itu, baca ini sebelum azan. Nak baca tu bacalah. Cuma kita nak declare ataupun kita nak tentukan itu adalah bacaan sebelum azan. Itu yang kita nak tahu tu. Kalau setakat nak baca sekadar zikir Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, silakan. Itu tidak ada masalah. Kerana selawat bila pun dapat pahala. Tiada hal. Okey, sila Tuan Roslin, sila tanya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya nak tanya mengenai tarjih ni. Saya Perlu mengenai tak tarjih? saya Perlu tak tarjih? Tarjih. Perlu tak? Kalau kita Baik. tak buat boleh. Okey, terima kasih ya tuan. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, tarjih ini dalam mazhab kita Asy-Syafi'i menghukumkan ianya sunat. Ya, kalimah azan itu termasuk kalimah tarjih. Hukumnya sunat dalam azan. Jadi soalan yang dibangkitkan tadi, kalau tak buat macam mana? Sah tak azan tu? Tetap sah azan itu. Cumanya hilanglah pahala sunat tarjih itu. Ya, sunat kita tarjih dalam azan. Itu saya bagi tahu tadi, tempat tarjih itu di mana? Iaitu selepas kita takbir Allahu Akbar kuat-kuat tu, 2 kali takbir, situ tempat tarjih. Cara tarjihnya ialah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas itu baru kita buat kuat-kuat. Tu ada dua kata dalam radio ada. Dalam radio wallahu alam. Itu saya kata tak kisahlah. Radio ke, TV ke, mana ke. Yang penting tuan-tuan sekalian, tuan-tuan boleh tolong saya untuk bagi kitab. Saya nak rujuk. Saya pun tak tahu tu. Saya kata saya pun tak tahu itu. Saya tak pernah jumpa. Itu saja. Ramai angkat tangan tu. Silakan Zas Samsul. Silakan. Tak dengar tuan. Tak dengar tuan. Buka mic kepada yang nak bertanya tu, terus buka mic. Dia dah buka mic tapi dia tak masuk. Dia punya connection mikrofon dia tak dapat, saya rasa. Okeylah, Zas Samsul try lagi nanti lepas ni. Tak dapat lah. Kita tak dapat dengar. Okeylah. Baik, Ibrahim Ahmad silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nak tanya berkaitan dengan kalimah kita azan ni. Yang pertama tu, kalau kata kita ambil yang pertama ataupun apa namanya ikut sabtah tu, dan yang laungan yang kedua tu kita ambil ra tambah bagi depan tu. Tak ada masalah. Dua-dua tu betul. Boleh. Betul. Boleh aja. Maksud tuan begini. Boleh, tak ada masalah. Maksud tuan beginilah ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lepas itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu ya, maksudnya. Okey. Tak ada masalah. Kedua-dua tu boleh diterima. Tak ada masalah. Okey. Terima kasih. Okey, sama. Baik, lagi ada soalan kalau ada? Okey. Zah Samsul memang tak dia ada signal suara masuk tapi suara tak keluar kat kami. Dia ada connection, dia problem. Okey. Baiklah tuan-tuan dan puan sekalian. Selesai. Zah Samsul punya ada problem. Dia ada gangguan sound pada kami. Okey, tak apa. Tuan-tuan dan puan sekalian, habis kita tarjih. Kemudian kita masuk kepada asyhadu an la ilaha illallah. Di sini sedikit penekanan saya. Selalu saya dengar di mana kalimah illa. Pada kalimah illa itu kita kadang-kadang kita gopoh macam ni ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah. Kenapa gopoh begitu dekat illa tu? Sedangkan illa tu dia ada tempo masa yang kita kena beri. Sepatutnya kita kena sebut elok-elok.
Asyhadu an la ilaha illallah. Bagi masa illa tu. Jangan gopoh. Kalau kita gopoh, takut nanti lam tu sepatutnya bersabdu. Tapi dah jadi ila tanpa sabdu. Bila makna ila dah lain. Kalau ila melainkan. Kalau ila tanpa sabdu jadi kepada. Berubah makna dia. Sebab itu bagi betul-betul masa illa itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan gopoh. Jangan asyhadu an la ilaha illallah. Itu tak betul. Betulkan yang itu. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Situ satu tempat yang selalu saya dengar. Seterusnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu. Dia pun situ kena baiki juga. Ashha. Huruf shin dengan huruf ha. Bagi bunyi ha tu betul-betul di kerongkong sini. Ashha. Ashha. Ya. Okey. Dapatkah pahala sunat jikalau salah tempat tarjih? Tak betul lah, cara tak betul, tempatnya salah. Maka tak dapatlah pahala. Itu yang saya faham lah. Yang saya faham gitulah. Sebab tempat tarjih itu di situ. Iaitu pada selepas takbir. Baik. Terus lagi sambungan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sini pun satu lagi. Dekat madar tu. Ya, ada di kalangan kita yang kadang-kadang gopoh. Dia gopoh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa nak gopoh? Madar Rasul. Okey, baik. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Bagi masa. Tuan Zah Samsul kalau nak tanya boleh type je dalam ni. Nak call pun boleh. Tapi kalau tanya pun dalam ni lagi bagus. Ramai orang tahu kan. Baik. Madar Rasul tu jangan gopoh. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Madar Rasul bagi nampak ra tu ada sabdu. Jangan gopoh. Jangan asyhadu anna Muhammadar Rasul. Tak faham begitu. Itu gopoh tak jadi. Dalam istilah tajwid dia sebut ikhtilas. Istilahnya maksudnya kita cepatkan. Sepatutnya tak boleh cepat macam tu. Kena ada tempo dia, ada hak dia ra itu. Baik. Boleh tanya dekat ruang chat pun boleh tanya. Dah banyak saya jawab soalan di ruang chat. Silakan. Baik, selesai untuk asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pindah kepada hayya 'alas salah. Okey, jika masa azan nafas tak cukup macam mana ustaz? Tu Muhammad Hanif bertanya. Jika masa azan nafas ya. Baik, saya jawab senang saja. Kalau nafas tak cukup, jangan buat panjang. Siapa suruh buat panjang-panjang dah tahu nafas tak cukup? Senang jawapannya. Ya, buat sekadar nafas kita saja. Kadang-kadang kita ni terlampau-lampau nak buat lagu. Itu isu dia. Terlampau-lampau nak buat lagu sampai nafas tak cukup. Tapi nak buat lagu beria-ria. Itu yang masalah. Padahal cukup aja azan begini. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cukup dah. Tak semesti melirik-lirik, tak semesti. Itu apa? Jawapan saya untuk Muhammad Hanif. Baik, Muhammad Hamid pula bertanya, Ustaz, berapakah kadar takrir bagi huruf ra? Takrir bagi huruf ra. Tuan-tuan sekalian, takrir ini ialah getaran. Yang bunyi itu. Jadi berapa kadar dia? Berapa kali? Apakah kita nak buat begini? Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Begitu kah? Kan itu soalan bagus tu. Memang ada orang buat begitu kadang-kadang. Nah, huruf ra ni tuan-tuan, takrir ataupun dia punya getaran tu sekali je. Sekali dah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Cukup.
Jangan lebih daripada itu. Tak betul. Itu dah terlampau namanya. Okey, terima kasih soalan tu. Baik. Adakah perlu bacaan tarhim sebelum azan subuh terpulang pada pihak tuan? Ya, Muhammad Auni tanya. Nak tarhim, buatlah, nak buatlah. Kadang tarhim ni dia tu semua zikir. Zikir yang kadang-kadang tarhim ni nak kejutkan orang bangun awal subuh. Itu terpulang pada tempat masing-masing. Tuan-tuan faham tempat tuan-tuan masing-masing. Ada setengah tempat dia marah. Ada setengah tempat okey. Okey lah kalau tempat yang marah tu. Terpulanglah. Itu saya serah balik pada tuan-tuan dan puan-puan punya tempat kesesuaian keadaan di tempat masing-masing. Nak buatlah. Tak masalah. Baik. Azan hari Jumaat ada dua. Luar dan dalam. Adakah azan yang kedua dalam sama dengan azan pertama luar? Segi lambatnya. Tarjihnya, ya sama. Ya, boleh, sama aja. Ya, sama. Sebut kata azan, itulah cara azannya. Ya, cuma kadang-kadang kita dah azan yang pertama dalam bilik tu dah letih. Azan pertama dah letih. Napas dah habis, suara dah serak. Bila keluar tu dah tak lalu. Buat dekat mana lalu. Tapi dari segi hukum, sama macam mana azan yang di dalam. Tak ada masalah. Baik. Jika saya baca soalannya, jika madar rasu tersebut, madar rasu boleh ke Ustaz? Madur rasu, okey, baik. Soalan dia, tuan-tuan sekalian, dekat madar tu, nak baca madar kan madur? Baca madar kan madur? Baik, tuan-tuan. Dalam kalimah azan, kena baca madar. Jangan baca madur, salah. Ya, salah baris itu. Kita baca asyhadu anna Muhammadar. Dah tu baris atas. Dia nak tahu baris atas ke baris depan, tengok sebelum Muhammad tu ada apa. Kalau sebelum Muhammad tu ada anna, dia mesti baris atas Muhammadar. Tapi kalau sebelum Muhammad tak ada anna, macam kita baca la ilaha illallah Muhammadur. Situ pula Muhammadur, janganlah Muhammadar pula. Salah pula itu. Kalau tak ada anna, baca Muhammadur. Kalau ada anna, baca Muhammadar. Itu dia punya disiplin nahu dia orang panggil. Baik. Ustaz, saya bacakan soalan di Facebook sikit boleh Ustaz? Silakan. Sebab kalau saya tak baca nanti dia terlepas ke atas. Dekat di Facebook ni pun ada dekat soalan ni beberapa soalan. Pertamanya, azan seakan baca ada masalah tak? Ataupun perlu bertaranum juga? Yang pertama. Kemudian berapakah kadar maksimal harkat azan? Kemudian satu lagi, ada azan yang baca Allahu Akbar. Sepatutnya Allahu Akbar. Bagaimana komen Ustaz? Yang kedua tadi apa? Tiga tadi. Yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi berapa kadar maksimal harkat azan? Okey, terima kasih ya. Baik, yang pertama dia kata azan ni macam baca je. Macam ni ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca gitu je sampai habis. Tiada masalah. Boleh. Bahkan tak ada masalah, boleh. Cumanya tak dapat fadilat dia. Kerana fadilat azan ni kena kuat. Seperti mana kata Imam Syafi'i tadi, suara tu dikuatkan. Itu baru nama azan. Tapi dari segi orang kata apa, sah azan tu sah. Sebab dia cukup kalimah dia, cukup lafaz azan, sah azan. Contoh macam kita azan pada anak, pada baby tu. Ini pun satu nak beritahu juga. Ini walaupun tak masuk tajuk kita malam ni, tapi saya beritahulah. Sebab kadang-kadang orang panggil tukang bilan ni pergi azan dekat baby. Tuan-tuan, azan dekat baby jangan pekik macam nak panggil orang semayang. Pecah genah budak tu. Azan dekat telinga baby ni pelan je. Azan belah kanan tu slow je. Macam yang baca tadi, soalan tadi, yang kata baca tadi kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cukup begitu saja suaranya. Tak perlu pekik kuat-kuat. Bukan nak azan panggil orang, nak azan kat telinga baby je. Ya, itu dia. Baik, yang kedua dia kata ikbar. Sudah tentu salah. Soalan tu sudah tentu salah. Mana pula kena baca ak baris atas. Okey. Kemudian berapa kadar? Baik, di sana ada khilaf pandangan. Ada yang mengatakan 10 harakat, ada yang mengatakan 14. Ya,
Itu dia harakat-harakat. Ada dalam kitab sebut ada 10, ada 14. Wallahu alam. Ya. Cuma itulah, kalau lebih sangat tak eloklah. Okey, itu jawapan dia tadi ya. Baik. Saya tengok sana Rosdi Muhammad dalam kita punya Zoom, silakan Tuan Rosdi. Tuan tak buka mikrofon tuan. Cik Rosdi tadi angkat tangan, buka mikrofon. Cik Rosdi mikrofon tak on. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nak tanya berhubung dengan pertama tadi yang tasbih sebelum azan tadi Ustaz. Okey, saya. Hadir kursus Bilal dan Imam dan Bilal dengan Ustaz Zulkarnain. Dia ada menyebutkan tentang tasbih tu Ustaz. Tapi rujukan mana saya tak tahu Ustaz. Itulah saya kata tadi. Saya tak nafikan. Saya tidak nafikan langsung. Cuma saya secara peribadi saya tak pernah jumpa, itu saja. Itu saya minta kalau ada dalam ni yang pernah berjumpa, rujukan. Saya nak rujukan. Kalau sekadar mulut, benda tu dia punya sandaran tak kukuh. Ya, betul. Kalau tuan ada kitab, tunjukkan saya. Saya pun nak tahu sebenarnya. Dah lama soalan ni orang tanya saya. Saya pun mencari dah banyak kitab, tak pernah berjumpa. Wallahualam. Itu saja. Soalan kedua Ustaz, berhubung dengan wajibul gunah Ustaz. Okey. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Ustaz. Kalau kita dengar dalam TV itu yang di Mekah tu Ustaz, dia tak ada langsung wajibul gunah tu Ustaz. Sedangkan kita di Malaysia ni kita ada wajibul gunah tu. Apa pandangan Ustaz? Itulah tadi awal tadi kan saya dah pada mukadimah awal tadi. Apakah azan ini mesti bertajwid sama seperti Al-Quran? Jawapannya tidak. Tidak, ya. Tidak. Dia hukumnya tak sama macam hukum Quran. Bahkan pernah kalau tuan-tuan buka dalam YouTube, tuan-tuan boleh tengok pun. Tulis sana Al-Azan dalam tajuk yang mufti Mesir tu, Jumaah tu. Orang tanya dia, adakah azan ni mesti tajwid? Dia jawab, dia kata apa? At-tajwid khassatul lil Quran. Tajwid ini hanya khas untuk Al-Quran. Azan tak. Dia kata, wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Cuma walau bagaimanapun jangan kita ambil mudah. Kita buatlah yang elok begitulah. Kalau kita dengar tu lagi bagus. Okey, terima kasih tuan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Suara azan, banyak soalan dalam Zoom ni, banyak soalan. Saya nak layan soalan dulu lah, tengoklah. Baik, dia kata apa sana? Macam mana pula dengan pelat raw tuan? Pelat nak pula macam mana? Itu soalan tu. Dia ginilah, kalau pelat pun dia nak azan juga, azan lah, tak masalah pun. Cumanya, yalah, kalau ada yang tak pelat tu lebih aula orang tu lah. Tapi kalau tak ada orang lain, silakanlah. Okey. Dalam azan subuh, perlu atau tidak seorang muazzin memanjangkan pada kalimah naum di penghujung? Terima kasih Ustaz. Baik, sebenarnya tuan-tuan sekalian, dalam ilmu tajwid, perbincangan tajwid sebenarnya, naum itu adalah termasuk dalam matlin. Matlin ni tuan-tuan sekalian, dia bermula dari 22, 4, 6. Dia punya susunan aula dia tu. 2, 4, 6. Maksudnya kalau pilihan utama matlin ni adalah 2. Lepas tu baru pergi 4, baru pergi 6. Berbeza dengan ma'ali isukun. Macam hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah kita bermula dari 6. 4, 2. Dia macam tu. Dia ada tadalli, dia ada taratti. Baik. Di mana tuan-tuan sekalian, kalau hayya 'alal falah tu, eloklah kita buat panjang. As-salatu khairum minan naum tu kita buat 2 harakat. Namun begitu kalau tuan-tuan buat lebih daripada 2 harakat pun tak jadi masalah. Benda tu tiada timbul isu pun sebenarnya. Nak buat lebih daripada 2 harakat pun tidak masalah. Kerana boleh baca lebih daripada 2 harakat. Ramai yang buka mic ya, minta tolong tutup mic dulu, jangan buka. Ya. Baik. Kemudian suara azan dari anak tekak atau percakapan biasa saja. Ini soalan ke apa? Tak tahu soalan ke apa ni. Suara azan dari anak tekak atau percakapan biasa saja. Ini saya faham lah tu, dia nak tanya macam mana suara tu, suara azan tuan-tuan sekalian ya. Suara azan ni, suara azan ni kita kena tahu cara suara. Suara kita ada suara tekak, kita ada suara kawasan, dia panggil suara apa? Suara qarar, ada suara nawa, ada suara jawab, ada suara jawabul jawab. Jadi orang azan ni dia kena faham suara ni, suara jawabul jawab, suara atas ni.
Macam mana cara nak keluarkan suara itu? Tuan-tuan duduk saja-saja tu try berjerit. Jerit pula jangan jerit lepas suara. Jerit dengan keadaan tutup mulut. Macam ni, saya tunjuk contoh ya. Nampak tak saya jerit? Ya, kita jerit tu suara kita bergema di sini. Bukan di sini, bukan. Bukan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan. Kalau suara itu tuan-tuan azan, nanti dia tak keluar. Dia sakit sini, pedih sini. Allah. Tapi dia Allah. Allah. Cara jerit tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nampak? Cara jerit. Suara di sini. Duduk saya saja tu buat. Boleh je azan bawah ni tapi tak kuat bunyi dia. Azan sini boleh kuat. Ya. Ada kau. Hayya 'alas salah. Macam mana suara tu? Itu, ya. Baik, soalan Ustaz, jika kanak-kanak melakukan azan macam mana yang dikatakan mumayyiz, sedangkan dari segi ketepatan sebutan jelas, dari segi tajwid, terima kasih Ustaz. Okey, tak ada masalah. Budak-budak pun boleh azan, sah saja. Asalkan dia mumayyiz. Okey. Yang penting dia baca, kadang-kadang anak-anak lagi bagus baca daripada kita. Tak ada masalah ya. Boleh bagi tip cara nak mantapkan dan tingkatkan teknik pernafasan. Okey, teknik pernafasan yang penting sekali pernafasan ni ialah paru-paru kena sihat. Paru-paru kena sihat, tenaga kena ada dan juga kita punya stamina mau ada, tenaga suara ya. Jadi tip dia senang aja sebenarnya ya. Dia suara nafas yang pendek ni sebab ruang nafas dalam kita punya paru-paru, kita punya perut tu tersumbat kadang-kadang. Pasalnya macam perut besar ke, perut terlalu besar. Belum makan lagi dah besar perut. Itu masalah. Jadi perut tu kena selesaikan masalah perut tu. Ya, perut kita tu kena bagi clear lah dari segi masalah-masalah dia. Baru nafas panjang. Pasal di situlah gangguan utamanya. Contoh macam kita lepas makan. Lepas makan mengah. Pasal apa? Ruang udara dah tak ada dalam kita punya tubuh. Sebab itu kita punya badan kena sentiasa. Tip dia itu je. Badan jangan terlampau besar. Kena sentiasa jagalah berat badan yang ideal orang kata. Itu dia cara nafas dia sebenarnya. Ya, dan kena buat latihan. Latihan dia apa? Tuan-tuan selalu baca Fatihah pagi-pagi. Bangun pagi terus buat Fatihah. Ya, hari ni tuan-tuan baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Sampai situ je Fatihah hari ni. Besok tuan-tuan bangun buat lagi. Cuba sampai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Besok bangun buat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Besok bangun buat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Begitulah. Sambung lagi. Lama-lama satu Fatihah tu habis satu nafas.
Itu latihan. Tiap hari kena buat tu. Bangun pagi buat terus. Ya, baik. Ada masjid melakukan azan sejam sebelum solat subuh. Apakah hukumnya? Hukumnya sunat. Ya, boleh. Tak ada masalah. Sebab di zaman Rasulullah sendiri memang azan 2 kali. Sebelum subuh, masa orang sahur tu dia azan sekali. Masuk waktu subuh, azan lagi sekali. Dia ada masalah. Ya, yang mana kalau ikut sejarah Nabi, Ummu Maktum, ada seorang, dia di zaman Nabi ada 2 orang tukang azan ni. Muazzin ada 2 orang. Di mana yang azan sebelum subuh namanya Ummu Maktum. Kemudian azan yang subuh ni Sayyidina Bilal lah. Memang sunat dalam masalah ya. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya satu soalan, mana lafaz yang perlu utama dipanjangkan harakat dalam lafaz masna? Lafaz yang pertama ataupun kedua? Tak ada masalah. Ya, masna ni maksudnya lafaz masna ni masna ni kedua lah ya. Maksudnya ke? Baik, sebenarnya selagi dia masih dalam 10 atau 14 harakat tak masalah. Mana-mana pun tak ada masalah. Yang pertama ke, yang kedua ke, tak kisah pun sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita terikat dengan lagu. Bila kita buat lagu tu, kita suka panjang yang kedua. Tak apa, buatlah. Nak panjang yang pertama pun tak masalah pun. Kata nak buat kan. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita baca yang pertama panjang. Yang kedua kita nak buat pendek. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak ada masalah. Selagi dalam lingkungan 14 ke 10 ke 14 harakat tak masalah. Tak kisah pun ya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Ada pengurusan masjid members arahan azan pick up 5 pagi sebelum waktu azan subuh. Adakah perlu? Ada pandangan Ustaz? Ya, betul. Tak ada masalah. Itu satu arahan yang baik sebenarnya. Tak ada masalah. Tapi kena apa? Sebab kita Malaysia tak biasa sebenarnya. Negara Arab biasa benda ni. Kalau negara Arab biasa benda ni. Kita di Malaysia tak biasa. Kalau nak buat tak ada masalah. Memang sunat pun sebelum subuh azan. Ustaz, saya umur 15. Saya azan di masjid menggunakan irama Kurdi. Oh, bagus. Tapi saya azan dalam masa 4 ke 5 minit. Boleh ke? Ataupun terlalu lama? 4-5 minit ni biasa, standard lah tu. Kalau boleh jangan panjang-panjang sangat. Jangan sampai tak cukup nafas. Ya, baik. Assalamualaikum Ustaz. Belanja Ustaz akhir nanti Ustaz. Apa dia? Boleh minta belanja akhir nanti Kurdi ni. Boleh insya-Allah. Banyak lagi soalan, nak jawab semua soalan ke macam mana? Banyak ni. Boleh Ustaz kalau ni teruskan dengan soalan. Jawab semua soalan je. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Ada pengusaha masjid Ulang beri Ustaz arahan. kalau Okey, kita apa? Kita tengok yang kat tangan dulu. Nur Aznan Ismail. Yang kat tangan ni, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Mengenai nak azan tu, kita ingat ada tangan kita tu perlu ke letak di pipi tu untuk mendapatkan suara yang terbaik tu. Macam ibu jari tu kita letak di telinga ke macam mana Ustaz? Yang pertama. Baik. Yang kedua tu lepas tarjih itu saya selalu azan, saya sebut asyhadu alla tu di dalam hati saya tapi tak sebutlah untuk peringatan saya. Sama yang ketiganya mengenai asyhadu anna Muhammad dua harakat boleh Ustaz. Itu saja Ustaz. Okay, terima kasih. Baik, soalan pertama dia tanya jari. Baik, sunat orang yang azan ini meletakkan jari telunjuk dalam telinga dia. Jari telunjuk dan telinga. Yang sebenarnya. Ya? Ada orang dia pekup lagu tu macam-macam lah kan. Tapi yang betul sunatnya jari telunjuk. Kerana apa? Sayyidina Bilal buat macam itu. Nabi tengok, Nabi kata okey, tak ada masalah. Itu dia ada dalil di situ. Jari masuk dalam telinga. Baik, Jari telunjuk masuk dalam telinga dia kata. Sebab Sayyidina Bilal buat itu, Rasulullah tengok. Okey. Baik. Yang kedua, tarjih. Tarjih ni dia kena lafazkan. Dia tak boleh baca hati. Tarjih kena lafazkan. Sekadar mana suara dia? Sekadar didengari oleh orang yang hampir. Orang yang dekat dengan kita boleh dengar. Itu dia sunat tarjih macam itu. Baik, yang seterusnya dia kata dia baca 2 harakat je. Tak ada masalah. Sah, tak ada masalah. Macam ni lah kita kata.
Asyhadu an la ilaha illallah. 2 harakat semua. Sah, tak ada masalah. Nafas dia teratu je, boleh. Asyhadu an la ilaha illallah. Tu pun jenuh tengah-mengah kadang-kadang. Teratu pun. Okey, sah, tak ada masalah. Sebab tempat yang panjang tu betul. Ya, tentulah tempat panjang. Tak mesti melirik-lirik. Okey, terima kasih Tuan Nur Zanan yang tanya tadi ya. Ustaz, terima kasih Ustaz. Lepas tu Ustaz bagaimana tak nak bagi suara pecah? Oh, ni soalan dia ni. Hafiz Bukhari tanya, macam mana tak nak bagi suara pecah? Dia suara ni tuan-tuan sekalian, kena faham ya. Yang duk pecah ni pasal tuan-tuan guna sini. Tuan-tuan banyak guna sini, itu yang pecah tu. Dia suara ni, jangan suara azan yang guna sini. Suara azan guna sini. Kena atas ni. Kena cari jalan. Macam mana teknik nak keluarkan suara itu. Ya, kalau suara atas ni nak jerit tinggi mana pun boleh sebenarnya. Dia tak pecah. Laluan suara. Jangan guna laluan sini. Guna laluan sini. Dia keluar kot mulut juga suara tu. Tapi dia banyak di sini, gemar dia tu. Nah, contoh macam saya jerit tadi kan. Muka kena macam tu lah. Muka kena macam tu. Sekejap. Jangan buka mic lagi, jangan ganggu. Jangan. Baik. Tengok saya buat macam mana. Suara tu tak nak bagi pecah kan. Hayya 'alas salah. Nampak? Kita tak jerit sini. Kalau saya jerit sini, lepas saya buat macam tu, saya punya suara serak. Sekarang suara saya tak serak. Pasal saya tak gegarkan suara di tekak. Kita gegarkan suara di sini. Tu suara jawabul jawab. Jawabul jawab. Tu saya kata tadi. Tutup mulut, jerit. Untuk apa tu? Untuk kita kesan getaran suara tu. Di mana tempat nak guna suara tu masa azan. Tu. Ya. Selalu buat duduk saja buat gitu. Nak dapat suara tu. Dah dapat tu masuk senang azan. Masuk azan tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara situ. Kita tak guna suara bawah ni. Suara atas. Baru dia nyaring azan tu. Tepat insya-Allah. Baik, bagaimana nak melahirkan rasa penuh ikhlas melaungkan azan tanpa ada rasa perasaan tidak elok? Yang ni yang berkaitan dengan ilmu tasawuf lah. Saya tak boleh jawab sebab ikhlas ni benda hati. Kita tak boleh nak cakap macam mana. Ikhlas ni Allah yang tahu. Ya, kita tak tahu pun. Cuma kadang-kadang kita boleh latih lah. Saya selalu ginilah. Tapi taklah kata saya ni ikhlas. Cumanya saya cuba pujuk hati saya. Bila nak baca Quran kan orang panggil kan. Kadang-kadang saya orang panggil. Baca Quran, mukadimah dalam program-program. Kadang-kadang perasaan tu dia datang kan. Cuma kita duduk atas pentas tu, kita bersyukur. Terima kasih ya Allah kerana kau pilih aku untuk membacakan Al-Quran ini depan orang. Dan kau pilih aku, kau letakkan suara yang baik kepada aku dan kau bagikan aku ni boleh baca Quran. Terima kasih kerana kau dah bagi aku untuk membaca Al-Quran di depan orang. Kau pilih aku, kau tak pilih orang lain. Jadi kita rendahkan diri. Benda tu semua daripada Allah, bukan daripada kita. Itulah sikit-sikit. Saya pun tak boleh nak cerita lebih-lebih tentang ikhlas ni, pak je berarti. Kadang-kadang kita cerita macam ni pun boleh tentu lagi ikhlas. Benda ikhlas ni Allah je tahu. Kita buat aja. Mudah-mudahan ikhlas tu kita berdoa pada Allah Subhanahu Taala supaya apa yang kita buat itu ikhlas insya-Allah. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Boleh Ustaz terangkan semula tentang tempat dan berapa kali tarjih sebab saya terlambat tadi. Tu dia. Nak cerita semula boleh, tak masalah. Cuma untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, kita punya malam ini kita rakam ya, kita ada rakaman. Tuan-tuan boleh tengok balik rakaman. Saya akan postkan dalam saya punya Telegram. Tuan-tuan boleh pergi ke Telegram, tulis saja kursus Imam Bilal Perak.
Imam Bilal Perak, keluarlah kita punya ni. InsyaAllah saya akan send ke sana nanti. Okey, tapi tak apa, atas permintaan saya akan ulang balik semula. Tarjih ini ialah membaca 2 kalimah syahadah secara perlahan. Selepas kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selepas kita takbir 2 kali itu, kita baca tarjih secara perlahan. Caranya ialah kita buat begini. Kita buat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis secara perlahan tu baru kita buat kuat asyhadu an la ilaha illallah, kita laung buat kuat. Itu tempat tarjih. Dan cara buat pun dua-dua. Jangan kita selang-seli. Sebab ada hadis Nabi, dia kata apa? Al-azanu masna masna. Azan ni dua-dua, couple. Termasuklah kalimah tarjih ni tadi. Baik. Cuma jika para muazzin zikir atau berselawat maupun istighfar sebelum melakukan azan, dikhawatiri muazzin lambat melaungkan azan, terutama sekali di waktu maghrib. Kerana ada keberangkalian, ada yang berpuasa dan menanti laungan azan bagi berbuka puasa. Itu soalan dibangkitkan dan sedikit pandangan dia, ya betul. Tambah kalau buka puasa kan, kena segerakan azan itu. Jangan duk selawat dulu, istighfar dulu, ada pula macam-macam dulu baru nak azan. Waktu masuk dah, itu tak betul. Kalau nak buat benda tu, buat sebelum masuk waktu. Masuk waktu sekarang terus azan je. Jangan dah masuk waktu baru nak berselawat, baru nak apa tu. Tak kena itu. Tak betul ya. Baik. Ustaz, kalau rasa ada air liur nak tertelan. Soalan. Macam mana ya? Kadang-kadang lepas azan, Allahu Akbar, kena berhenti telan air liur. Air liur melekat lah. Macam mana cara mengatasi itu Ustaz? Soalan. Telan je lah air liur tu masalah ya. Telan je air liur tu. Kalau ada air liur banyak, telan je. Berhenti kejap, telan air liur tu. Tak pun letak sebelah air. Masa nak azan tu bawa air mineral tu, sebotol. Tak kira lah botol kecil ke botol besar, letak sebelah tu. Masa kering tekak, minum kejap. Bukan batal azan tu. Tak masalah. Dia bukan puasa. Kalau puasa ke semayang, ya tak boleh minum. Tengah azan tak apa. Boleh minum. Tak masalah. Tekak kering, minum kejap. Okey. Kiranya azan ni ada melibatkan irama-irama lagu. Macam musabaqah juga ya Ustaz. Okey, sebenarnya terpulang. Kalau tuan-tuan nak buat lagu-lagu pun buatlah. Tapi jangan berlebih-lebih. Bolehlah kita nak buat nahwan, nak buat syikah, nak buat ras, nak buat raqbi, nak buat apa saja insya-Allah. Lepas ni kita malam besok ada 3 malam lagi dah. Lepas ni kita buat. Malam ni kita sembang dulu. Ustaz nak tanya, masa muazzin tengah azan tiba-tiba terkeluar kentut. Allah, apa hukum? Teruskan azan. Lepas tu pergi ambil wuduk, jangan tak ambil wuduk. Itu je. Ya, terus ke azan, tak payah berhenti. Azan tak payah. Okey. Cuma kalau sebelum azan dah tidak ada wuduk, makruh hukumnya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, apa hukum melakukan azan dalam keadaan tak berwuduk? Dah jawab tu dah. Ya, makruh hukumnya. Okey, kiranya azan ni ada melibatkan irama-irama lagu macam dalam musabaqahnya. Ulang tadi. Ya, ulang balik dah. Ustaz, kalau terlangkau salah satu kalimah. Okey, kalau terlangkau. Kadang-kadang ada orang dia terus ayat falah, ayat solah tak buat. Maka dia kena ulang balik. Katalah dia selepas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis itu kan. Terus dia pergi. Hayya 'alal falah. Tengah-tengah buat ayat falah teringat. Ayat solah belum lagi. Maka hayya 'alal falah tu jadi lara. Dia ulang je ayat 'alal solah tu. Ulang ayat 'alal solah 2 kali. Kemudian ulang balik ayat al-falah 2 kali. Itu saja cara dia. Ya? Baik. Untuk azan subuh, nafas saya kadang-kadang sangkut semasa azan. Jadi saya selalu spare air mineral. Dah jawab tadi lah. Tak apa, dah jawab lah. Okay. Assalamualaikum. Maaf Ustaz, boleh bagi link kat Telegram? Nanti kita bagi. InsyaAllah. Tulis je apa, imam apa. Sekejap, saya cari sekejap. Tulis dekat Telegram tu. Sekejap saya tengok apa saya tulis tu. Kursus Imam Bilal. Tulis aja Imam Bilal Perak. Dekat apa? Dekat
Telegram tu Harian. Imam Bilal Perak terus naik. Itu aja. Lepas tu join aja. Join sendiri je. Tak payah link-link. Terus join je. Baik. Ustaz, macam mana bila tiba-tiba tersekat pada kalimah azan tu? Perlu ulang? Ya, perlu ulang. Nah, soalan dia kata kalau tersekat. Contoh macam ni kan. Dia tengok. Siapa tu? Mic ya. Okey. Contoh ya. Contoh dia azan gini. Hayya 'alas salat. Tiba-tiba sangkut situ. Tak habis lagi huruf ha. Maka dia wajib ulang balik. Hayya 'alas salat. Ya, pasal apa? Kalau dibiarkan keadaan begitu, tahu tak makna apa? Hayya 'alas salat. Yang tanpa ha tu. Kalau hayya 'alas salat, jom kita pergi semayang. Tapi kalau hayya 'alas salat, jom kita pergi neraka. Nampak tak? Sebab itu kena ulang balik, jangan buat main. Nafas tak cukup kan? Kadang-kadang dia buat nafas tak cukup. Hayya 'alas salat. Nafas habis. Bila nafas habis, huruf ha tak bunyi lagi. Salah tak bunyi lagi. Wajib dia ulang balik. Jangan terus. Ya. Ustaz, macam mana seseorang muazzin itu sedang berpuasa? Adakah muazzin itu kena buka puasa dulu atau azan dulu? Ya, sunat dia minum dulu. Dan sebelum dia azan tu minum sekejap. Minum sikit bawa azan. Okey. Baik, habislah soalan tu. Ustaz, macam mana curi nafas? Banyak lagi soalan lain pula. Ustaz, macam mana curi nafas masa azan? Curi nafas macam mana ya? Curi nafas ni gini tuan-tuan. Curi nafas ni jangan sampai tertambah huruf. Dia ada dua keadaan curi nafas. Curi nafas yang tak merosakkan kalimah tak ada masalah. Ya. Tapi kalau curi nafas rosak kalimah. Macam mana contoh yang rosak? Begini. Hayya 'alas salat. Itu dah tambah huruf namanya. Mula-mula hayya 'alas salat, tiba-tiba dia curi nafas, dia dia pergi. Itu tak boleh. Ataupun Allahu Akbar. Dah ada ha sebiji dah. Allah tu dah ada ha dah. Allah dah ada ha. Tiba-tiba datang lagi sebiji ha. Hu Akbar. Itu tak betul. Itu maksud saya tertambah huruf. Curi nafas tertambah huruf tak boleh. Tapi kalau curi nafas tu huruf tak tambah lagi, masih okey, tak masalah. Okey dah? Baik. Ustaz, nak tanya, kalau dah masuk waktu lewat 5 minit, boleh ke kita azan? No, kita azan. Sunat azan. Al-azan sunat inda kulli salat. Setiap kali nak semayang, sunat azan. Bahkan kalau orang tanya, antara azan dengan iqamah mana utama? Azan lebih utama. Baik. Assalamualaikum Ustaz, apa hukum panjang pada hayya ala salah? Macam azan Mekah. Bila dia akid azan Mekah, saya nak komen lah. Malas nak kata apa Mekah kan. Tapi kalau ikut tajwid yang tak betul ya, itu je lah. Baik, habislah nampaknya soalan-soalan tu. Okey, soalan-soalan di Facebook ada lagi Ustaz? Silakan. Boleh saya bacakan saya? Silakan. Okey, yang pertamanya, apakah hukum seorang Bilal yang ingin qomat tetapi sedang berjalan dan tidak duduk setempat yang sepatutnya? Tolong bagi penjelasan. Kena menghadap kiblat sebenarnya. Makruh hukumnya begitu. Okey. Baik, seterusnya, seorang muazzin, seorang perokok terus melaungkan azan walaupun dia ada wuduk. Melaungkan azan tanpa wuduk. Yang pertamanya, seorang muazzin itu adalah perokok dan terus melaungkan azan walaupun dia ada wuduk kat sini. Yang keduanya melaungkan azan tanpa wuduk, tapi tadi dah jawab lah. Pelik-pelik nampak. Soalan pelik-pelik ni. Tak apa. Senang je. Sebenarnya azan tak ada azan lah. Perokok pun tak ada masalah. Cuma isu dia rokok. Rokok. Bahkan makan bawang pergi masjid makruh, rokok makruh. Makruh pasal rokok tu. Dia nak azan lah. Azan sah, tak ada masalah. Tak kena-mengena pun dengan azan rokok tu. Dia cuma rokok tu makruh. Orang yang merokok azan dapat pahala dia azan. Azan dapat pahala, tak masalah. Yang tak boleh rokok tu. Cerita tajuk lain-lain tu. Tak ada kaitan. Okey. Lagi? Seterusnya soalan ni memang pelik-pelik sikit lah kat Facebook ni.
Bolehkah azan mengikut irama rock Ustaz? Sebab Tok Bilal kaki rock. Ini memang ada dalam soalan Facebook. Kemudiannya bagaimana betul untuk menghilangkan kahak? Kadang-kadang mengganggu lawangan azan saya. Ada dua Okeylah, dulu. yang lagu rock saya tak jawab kot yang tu. Itu dia saja tanya itu. Baik. Bagaimana nak hilangkan balgam? Tuan-tuan sekalian, gelma kan? Gelma kat tekak ni banyak. Dia kena banyak. Saya selalu, saya macam ni lah, saya pengalaman lah, saya jawab melalui pengalaman. Saya sememangnya mengamalkan minuman-minuman makanan sunnah ni. Ya, madu lebah saya tak tinggal. Buah kurma saya tak tinggal. Susu kambing. Tiap-tiap hari itu makanan saya. Ini pengalaman saya. Setelah saya dah amal benda ni, sememangnya suara tu alhamdulillah licin, elok. Tak ada gangguan. Tak ada dia punya gelma-gelma kurang sangat. Makan madu tu utama. Madu lebah kena makan. Kalau boleh hari-hari madu lebah. Jangan ditinggalkan madu lebah. Ya, kurma ajwa ke, kurma apa tak kisahlah. Tapi kurma tu makan tiap hari. Itu dua benda tu kalau boleh jangan tinggal untuk suara yang baik. InsyaAllah. Baik, apabila ada majlis ceramah agama. Baik, ya. Okey, silakan Ustaz ni. Silakan. Kita habiskan Facebook Ustaz. Boleh bagi di akhir nanti dia minta contoh lawangan azan irama bayati. Itu kemudian nantilah. Kemudian apakah hikmah tutup telinga dengan jari ketika azan? Tadi sebenarnya Ustaz dah terangkan, tapi tak apalah kalau Ustaz nak terang sikit. Kemudiannya kalau kita terlangkau as-salatu khairum minan naum, terus ke Allahu Akbar, apakah hukum? Yang solat apa yang subuh kan? Okey. Baik. Jari tadi apa hikmah? Hikmah kita letak jari di situ iaitu untuk dapatkan suara yang kuat. Itu ya. Dan untuk dapatkan suara yang kuat. Baik, kalau terlangkau tak ada masalah. Teruskan terus, habiskan gitu je, tak payah nak ulang. Pasal itu tambahan pada solat subuh saja. Tak perlu ulang ya. Baik. Lagi? Okey. Seterusnya ketika sedang azan tiba-tiba perasaan sedih dan sebab di dada, terus menangis dan berhenti sekejap. Apakah sebabnya? Sebab dia tanya kita. Banyak sebab tu, mungkin duit tak ada pun jadi kak. Saya tak jawab yang tu, tak boleh jawab. Yang tu masih dia punya perasaan lah. Wallahualam, mungkin dia syahdu sangat, dia azan tu teringat nak mati. Macam-macam lah, saya tak boleh jawab yang tu. Yang tu dia sendiri yang tahu. Kenapa dia sedih, dia sendiri yang tahu. Saya tak boleh jawab. Ya, ini pun tadi Ustaz dah terangkan, tapi saya bacakan jugalah. Mungkin nanti boleh tengok ulangan balik pada pengajian dalam Telegram. Waktu dah masuk Bilal selawat dulu baru azan. Hukumnya macam mana? Tadi Ustaz dah terangkan juga. Kemudian apakah hukum memalingkan badan ke kiri dan ke kanan semasa lafaz hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah? Dan kaedah yang paling tepat macam mana Ustaz? Okey, terima kasih. Baik. Sebenarnya tuan-tuan dan puan sekalian, sunat bagi orang yang azan ini memalingkan muka. Ingat tu, memalingkan muka. Bukan memalingkan dada. Dada mesti tetap dengan kiblat. Yang paling hanya muka. Ketika mana hayya 'alas salah, sunat kita paling muka ke kanan. Kerana Sayyidina Bilal buat macam itu. Nabi tengok okey, kita tiru lah, sunnah lah begitu. Hayya 'alal falah, tengok sebelah kiri. Isyarat kata nak panggil orang, itu saja. Isyarat kata nak panggil orang. Baik, lagi? Okay, insyaAllah 3 lagi ya. Azan waktu jenazah nak keluar daripada rumah untuk dibawa ke kubur, bolehkah Ustaz? Yang itu tak ada, wallahualam. Kalau ada ustaz-ustaz lain kata ada, wallahualam, saya tak pernah jumpa. Okey, lagi? Dan yang seterusnya, ada orang bercakap nak jaga suara kena pantang minum air sejuk. Ustaz, Ana kalau minum air suam, suara Ana pula jadi serak. Kalau minum air sejuk, okey, macam mana tu? Dia sebenarnya suara ni bergantung kepada diri kita masing-masing. Ada orang macam tu lah, betul tu. Kalau dia rasa macam tu lah diri dia. Orang bukan sama. Orang tak sama, dia tak sama. Semua orang lain-lain. Ada orang dia minum air tu lagi kuat suara dia, minum ais. Ada orang minum air suara tak keluar, tak usah minum. Dia macam tu. Maksudnya kita sendiri akan rasa. Kita punya diri kita yang tahu. Orang lain tak tahu. Itu. Okey.
Baik, jawapan kepada as-salatu khairum minan naum. Sadaqta wa bararta. Itu tengoklah Sadaqta wa dalam buku bararta. banyak dia. Sadaqta wa bararta. Okey. Baik, yang ni salam Ustaz. Jika kuliah di masjid habis lajak sikit masuk waktu isyak. Nak kena azan isyak juga ke ataupun terus iqamat? Sunat azan sebenarnya. Sunat azan. Cuma yang jadi isu sekarang kalau kita di kadang-kadang setengah-setengah orang kampung ni dia berpandu 100% dengan azan masjid. Dia dah semayang dah. Jadi isu situlah. Dia dah semayang. Tiba-tiba sepatutnya azan 8.30 katakan, 8.30 azan isyak. Tok guru mengajar 8.35. Dia di rumah semayang dah. 8.30 tu. Tiba-tiba dia kata, masjid baru azan. Baru masuk waktu ke? Dia timbul isu situ kan. Jadi, tuan-tuan sekalian, saya cadangkanlah. Kalau sekiranya dah lewat waktu tu, azan dalam je. Tak payah buka mic luar. Supaya tidak timbul isu orang-orang kampung tu yang yang memang berpandukan kepada azan masjid ni. Ganggu. Lagi dia kata dia sembahyang luar waktu ke apa. Azan ni, azan dalam masjid je. Tak payah buka mic luar. Okey. Okey, baik. Soalan di Facebook dah habis. Yang di ruangan komen Zoom ni pun soalannya hampir sama dengan di Facebook tadi. Tapi ada soalan tambahan tu yang baru tu, Ustaz, sah ataupun tidak kalau kita azan dalam keadaan sakit tekak ataupun batuk yang teruk? Sah, apa masalah? Sah je. Cumanya kesian lah. Pasal apa? Batuk dah teruk nak azan je dah keluar ke suara. Sah tetap sah. Selagi dia lengkap dia punya lafaz azan tu, tak ada masalah. Okey? Habis kot soalan. Baik. Rasanya soalan-soalan dah dibacakan. Di Facebook pun saya dah bacakan. Yang di ruangan komen saya tak pasti kalau dia terlepas lah. Okeylah, baik. Jadi pada malam esok insya-Allah kita akan buka ruang untuk siapa-siapa yang nak azan. Dan kalau nak juga taranum-taranum tu insya-Allah malam esok kita akan cuba ketengahkan jenis-jenis taranum azan itu. Dan malam seterusnya nanti saya akan sediakan untuk selawat tarawih. Sebab ada Ustaz Amir minta saya sediakan juga untuk kita persediaan selawat tarawih di bulan Ramadan nanti. Sempena Ramadan nanti insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Salam, silakan. Mengenai tu hayy 'alal falah tu dia tak keluar angin kadang-kadang Ustaz tu macam mana dia punya tu? Ha tu kan? Ha tu. Hayy 'alal falah kadang tak keluar juga kan yang tu macam mana? Tak keluar angin tu. Angin tu. Boleh tak Ustaz? Macam mana dia tak keluar angin tu? Macam hayy 'alal falah. Tu kadang-kadang saya azan keluar, kadang tak keluar yang kedua, sebutan kedua tu. Tak apa Ustaz no. Ha ni lah. Dia gini, huruf ha ni mesti ada angin. Kalau tak bunyi tu macam mana Ustaz kadang? Kalau tak keluar angin tu kira tak ada ha. Tak ada ha no Ustaz no. Tak ada ha, kalau tak ada angin. Tapi tu saya dah tengok macam mana yang kata tak ada keluar tu saya dah buat tak boleh. Mesti keluar angin bila sebut huruf ha. Tapi kecuali kalau hayya 'alal falah. Tu tak betul ya. Tak betul Ustaz no. Tapi mesti ada falah. Tapi jangan melampau sangat. Jangan sampai setengah-setengah tu saya tengok begini. Nak keluar ha tu dah sebatu. Bunyi baru keluar hai. Dia tak betul. Yang penghujung dia Ustaz. Penghujung dia tu. Tak payah berlebih-lebih sangat. Begitu juga falah tu jangan sampai lagu ni. Hayya 'alal falah. Tu lebih sangat. Sikit aja. Tak payah melampau-lampau. Hayya 'alal falah. Okey tu. Falah. Cukup tu. Tak payah lebih-lebih. Okey dah? Baik, terima kasih. Ustaz ada soalan lagi lah Ustaz di Facebook. Tambahan sikit boleh Ustaz ya? Soalan ni untuk pengetahuan bersama juga ni. Adakah sunnah menyapu mata dengan dua ibu jari ketika azan? Kemudian menyapu mata. Muazzin menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memang ada lah kitab-kitab Dan Jawi. satu lagi ada yang bertanya ni. Ada satu lagi Ustaz yang bertanya,
boleh ke dia tulis kat sini berduet, tapi saya rasa ni berduet kot. Maksudnya boleh ke azan tu berdua. Seorang ni tak larat, orang ni tak habis, orang tu sambung macam tu lah. Okey. Baik, tentang bacaan ketika asyhadu anna Muhammad Rasulullah tu memang ada lagi kitab-kitab Jawi tua. Tapi yang ini khilaf lah. Ada nak buat lah, tak buat pun tak apa. Ada orang kata bid'ah pun macam-macam kan. Itu terpulang lah pada pandangan masing-masing. Memang ada pandangan yang kata ada yang kata bid'ah. Wallahu a'lam lah, itu saya tak nak komen panjang-panjang lah. Okey, yang kedua tadi soalan dia kata apa tadi? Kalau nak berduit azan tu berduet. Boleh. Tentu sekalian, azan ni boleh. Nak azan 2 orang boleh. Tetapi apa? Masing-masing punya azan. Masing-masing punya azan. Contoh, saya buat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang sebelah saya kawan pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu saya buat semula Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu dia juga buat sebelah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai habis macam tu. Dia tak boleh saya buat Allah Akbar yang pertama, dia buat yang kedua, lepas tu terus asyhadu an la ilaha illallah. Tak betul. Dia masing-masing. Walaupun 10 orang, 10 azan masing-masing. Cuma boleh selang-seling gitu, tak ada masalah. Okey. Selesai Selesai. Cuma yang tadi permintaan Ustaz, untuk Ustaz tunjukkan sikit cara azan irama bayati ataupun kurdi tadi. Bayati, kurdi. Kena minum air sekejap. Sekejap. Tekak. Boleh. Bagi buah tangan sikit pada para muazzin kita seluruh Perak ni. Balik ni boleh dah praktikkan suara kat sini tadi. Pagi esok tengoklah macam mana mengaum bunyinya. Okey. Baik, bayati ni ada 2. Ada bayati kurdi, ada bayati husaini. Bayati husaini, bayati kurdi. Kalau bayati husaini macam ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sorry, ini ras. Saya pun lama dah tak azan sekejap. Benda nak kena cari bayati ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni bayati. Ini bayati Husaini. Okey nah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini bayati Husaini. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Husaini. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على Buat macam tu pelan-pelan dulu. Nanti mau buat kuat.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Itu bayati. Boleh kot bayati, besok kita buat bayati je lah. Tapi suara tu buat macam dulu, buat pelan-pelan dulu. Nanti kalau dah dapat irama tu baru jerit kuat-kuat. Dah dapat irama nanti hayya 'ala salat. Baru jerit kuat. Tapi ni dah pukul 11 malam dah. Dah letih dah. Okey, contoh lah saya buat contoh tadi. Itu gerak taranum ataupun bayati husaini. Okeylah. Cukup kot setakat itu. Nanti malam esok kita akan cerita lagi gerak-gerak taranum ni. Ada soalan sebelum kita berhenti lagi? Boleh kot? Banyak soalan kan? Boleh kot, insya-Allah. Sambung esok pula insya-Allah. Allah. Sambung. Kita dah habis dah masa ni. Ada orang tanya pukul apa. Assalamualaikum Ustaz. Habis dah. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, dalam kalimah azan tu, dari satu kalimah ke kalimah tu, dalam jangka masa berapa saat kita boleh berhenti, atau ada orang cepat, ada orang lambat? Yang mana terbaik Ustaz? Tak kisah pun, tak kisah pun. Jangan Tak kisah, lama ya? sangatlah. Lagi satu Ustaz, soalan kedua. Kalau hari Jumaat tu 2 kali azan, katakan azan pertama tu dah suara dah serak Ustaz, tak boleh. Boleh tak ganti bilang lain? Azan Boleh. kedua. Boleh. Boleh Ustaz? Boleh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey. Jadi itu dulu lah Baik, untuk terima malam ni. kasih. Baik, saya serahkan semula kepada okey. Al-Fadhil Ustaz Atiqullah untuk penutup malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Tuan Haji Radhi bin Muhailan di atas curahan ilmu disampaikan pada malam ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada malam esok. Dan untuk maklumat Ustaz juga ya, di Facebook juga kita lebih kurang 150 orang juga sama-sama menyaksikan, mengikuti kursus kita pada hari ini. Ada juga daripada Kelang ni, Kelang hadir ada, Pahang hadir ada. Alhamdulillah. Yang mungkin dengar maklumat ni, dia orang dengar daripada jauh, daripada luar Perak pun ada. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Dan untuk makluman tuan-tuan ya, pada malam ni mungkin ada sedikit kekalutan sikit, mungkin ada yang tak dapat masuk Zoom dan sebagainya. Untuk makluman, Zoom kapasitinya hanya 300 sahaja. Kalau sekiranya tuan-tuan tidak dapat mengikuti pengajian ini di dalam Zoom, tuan-tuan boleh tekan link lagi satu di bawah Zoom tu untuk mengikutinya di live Facebook bahagian pengurusan masjid. Jadi tidak bermaksud tuan-tuan tidak dapat mengikutinya terus bila tak dapat masuk Zoom. Boleh terus mengikuti di Facebook bahagian, tetapi di Facebook bahagian tuan-tuan tak boleh bertanya secara terus direct macam dalam Zoom ni. Tuan-tuan hanya perlu typekan soalan dan insya-Allah saya akan bacakan sekiranya berkesempatan. Selain daripada itu juga di Facebook tuan-tuan boleh ikuti ulangannya kerana kita tidak akan deletekan daripada Facebook tersebut. Kalau tak tengok di Facebook pun tuan-tuan boleh ikuti di Telegram yang Ustaz Radhi sebutkan tadi. Tuan-tuan tekankan cariannya di dalam Telegram tersebut, Imam Bilal Perak. InsyaAllah rakaman untuk pengajian kita pada malam ini dan seterusnya akan dimasukkan dalam Telegram tersebut. Jadi saya kira sekadar itu sahaja. Sebenarnya untuk kursus muazzinin ini memang sangat-sangat kuat sambutannya. Kalau kita ramah je tak larat nak berceramah kan. Jadi insyaAllah kita akan sambung pada malam esok pada waktu yang sama bermula 9.30. Jadi tuan-tuan boleh masuk lebih awal untuk memastikan tuan-tuan termasuk dalam golongan 300 di dalam ruangan Zoom tu. InsyaAllah kita akan jumpa malam esok, temu janji kita, dan kita akhirilah
ataupun kita tangguhkan pengajian kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya, Ustaz. Tolak tepi. Okay, Ustaz. Sekian, terima kasih. InsyaAllah kita jumpa malam esok ya. Soalan-soalan yang tidak dapat dibacakan, insyaAllah kita akan baca. Terima kasih esok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.